Salam ke kawan, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana. Saya harap ke kawan sehat. Isu ini sangat panas, tapi kalau saya tidak bongkarkan satu persatu untuk diuraikan, benda ini akan menjadi satu isu yang kenapa begitu. Jadi dia bermulanya begini. Kenapa kalau saya nak bercerita, saya lebih menjuruskan kepada Pakatan Harapan. Dia kuncinya mudah. Saya ambil 3 perkara, yaitu satu, salah guna kuasa. Yang kedua, ketirisan. Ketirisan ini melibatkan rasuah. Dan yang ketiga nih, memainkan isu agama ke politik. Itu yang saya tidak suka. Isu agama dipolitikkan. Jadi bangsa lain nak jadi apa? Kaum lain nak jadi apa? Apakah satu kaum saja yang ada di Malaysia ini? Itu yang kalau saya tidak suka di situ. Kita hidup berbilang kaum, harmoni. Mungkin orang-orang di luar sana dan kawan-kawan yang menonton ini juga seperti saya, tidak suka juga isu-isu ini. Jadi saya harap benda ini tidak terjadi seperti ini. Jadi lebih baik saya lebih ke arah Pakatan Harapan. Parti yang ada sekarang ini pun, kalau kita nak lihat, hujungnya sama, belakangnya tak sama. Kalau dulu Barisan Nasional, sekarang Pakatan Nasional. Dalam Pakatan Nasional ini tadi, kita lihatlah benda yang sama juga. Jadi pilihan macam mana? Saya tidak ada pilihan kalau saya. Kalau saya nak mengelakkan daripada isu-isu yang saya tak mau daripada 3 perkara ini tadi, saya harus masih ke PKR ataupun Pakatan Harapan ataupun yang sewaktu dengannya. Lebih baik. Saya lebih baik daripada, saya memikir lebih baik mereka ini tidak tahu mentadbir daripada yang pandai mentadbir. Karena kata mereka pandai, yang sebelah sana tuh pandai sangat. Pandai sangat lah sebab isunya berlaku ni 3 perkara ni. Saya lebih baik mereka yang tak pandai. Mereka akan buat kerja telus. Jadi YB tidak susah lah. Siapa kata susah? Pergi office ada driver. Tinggal nak bercakap je seperti aku ni. Kau buat itu, buat ini. Tak tahu tanya. Pegawai-pegawai itu semuanya ada pengalaman. Panggillah orang yang tidak ada sekolah pun. Duduklah jadi YB itu. Pun boleh. Tidak ada masalah. Siapa pun boleh. Kita rakyat biasa ni boleh. Berhak. Jangan ada sokongan. Itu saja. Itu saya kata sehebat mana mereka pun akan tersungkur. Tidak ada yang kekal pun. Dan apa yang mereka buat pun akan terbongkar. Tidak akan juga. Mereka tidak ni. Ini baru Tuhan nak tunjukkan sikit. Walaupun tidak lama, tapi saya bersyukur lah. Pakatan Harapan dapat memerintah 22 bulan. Banyak yang saya nampak. Kalau tidak, siapa yang nak tahu Kes 1 MDB ni? Aduh kanda ada nyorok sana, ada nyorok sini. Berbelit sana, berbelit sini. Kita dengar pun naik muak. Sampai dia pun pergi ceramah politik. Apa barang? Nak perbetulkan benang dia yang basah tu. Nak tegakkan balik seperti ini. Kenapa diam dia hari ini? Dan seperti yang kita tengok SPIM. Dalam waktu tempoh 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan ini. Suara orang pun ada kita dengar. Suara rekaman. Kenapa benda ni tidak kita lihat? Asyik nak menyalahkan parti PKR, asyik nak menyalahkan DAP, asyik nak menyalahkan Pakatan Harapan. Saya terus terang, lebih baik saya sokong parti Pakatan Harapan kalau sebegini. Dan kita lihat sekarang nih, apa yang berlaku pemerintahan nih. Karena tidak mendapat mandat rakyat.
daripada orang yang lama semua kembali balik bertakhta. Kita mengharapkan kemarin ini, pertukaran ini ada perubahan walaupun hanya 5 tahun. Semua rakyat hendak itu sebenarnya. 5 tahun sudah cukup untuk mengajarkan mereka ini dan untuk kita melihat apa yang berlaku di dalam kerajaan kita ini. Tapi dengan kekuasaan, dengan mungkin kelebihan mereka untuk membuat musilat yang lebih tajam, jadi ini terjadi. Senang ceritanya semua gila kuasa. Dipolak peranda, lepas tu yang dapat benefit mereka. Lepas tu jual balik. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beringin sangat nak jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berapa kali nak cerita, bagi dulu ruang kepada Datun untuk memerintah tak apa, nanti dia serahkan segini gini. Berapa kali dia ulangkan, ada videonya pun ada. Tidak payah kita nak berbohong di situ lah. Sekarang sudah media semua. Tapi alasan yang mereka gunakan salah Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beria-ia minta nak jadi Perdana Menteri kepada Tun. Jawapan mudah yang saya nak bagi pun ada juga. Yaitu memang wajar dia minta sebab perjanjian mereka selepas Tun dia. Jadi benda ni dibolak-balik. Jadi begitulah. Kenapa orang masih suka dengan PKR? Dan kalau kita nak kata PKR ini tidak bagus, dan kalau kita nak kata Datuk Seri Anwar ni segini. Pengikut dia bukannya pengikutnya orang yang tak ada sekolah. Kita lihatlah siapa pengikut dia. Saya tak perlu nak cabut. Ada yang lawyer, ada yang doktor, ada yang semua orang bijak pandai semua. Bukannya orang yang tidak ada pengalaman hidup. Tapi apa yang untung mereka, walaupun mereka memerintah terlampau sekejap, tetapi saya bersyukur di situ karena mereka dah tahu dalam kerajaan ni apa seperti. So baguslah. Dulu orang kutuk Mat Sabu. Saya boleh bayangkan mereka kata, kalau Mat Sabu jadi Menteri Pertahanan, 22 bulan ni Mat Sabu jadi Menteri Pertahanan tak ada masalah pun. Itu saya kata. Siapa pun boleh jadi YB. Tidak susah. Tidak tahu tinggal tanya. Pegawai kita di bawah ni tahu nanti. Dia dah ada pengalaman. Karena mereka bekerja dah bertahun-tahun. Tidak ada masalah. Sambil-sambil itu kita sudah boleh belajar pelan-pelan di mana sektor kita dah pegang. Itu saja. Jadi benda ni sangat simple. Tapi yang rakyat nak fikirkan hanya satu sisi, itu yang menjadi salah. Saya tidak memikirkan satu sisi itu. Jadi saya sisihkan kebaikan untuk rakyat Malaysia semua. Jadi saya selalu berpandangan seperti ini. Jadi memihaknya kepada satu pihak. Karena itu tujuannya adalah saya tidak ada pilihan. Karena dua parti aja yang nak berlawan. Oke, so saya harap kawan-kawan paham di luar sana. Ini hanya luahan hati. So inilah yang saya dapat persembahkan kepada kawan-kawan semua. Oke, saya harap kawan-kawan terhibur. Oke, thank you.